Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur, panjatkan syukur setinggi-tingginya kerana Allah mengizinkan untuk kita bersama pada akhir bulan Rejab. Hari ini pada ke-26 bulan Rejab. Dari kesempatan bulan Rejab ini mungkin ada juga guru yang lain, saya lain telah cakap pasal Islam Mi'raj kan. Cuma saya nak cakap ni mungkin dalam konteks yang berlainan sikit lah. Bukan nak mencerita Isra Mi'raj tu, cuma nak mengaitkannya dengan peristiwa Isra Mi'raj tu tentang kedudukan umat Islam hari ini dalam berhadapan dengan Al-Masjid Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis yang telah dicengkam oleh Zionis selama 46 tahun. Jadi kita mulakanlah dengan surah Al-Isra dan kita cerita juga sikitlah latar belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha sucilah, yakni Allah Tuhan yang telah memperjalankan akan hambanya pada malam hari, hambanya sebenarnya Nabi Muhammad SAW, daripada Masjid Al-Haram yang di Makkah ke Al-Masjid Aqsa, iaitu di Baitul Maqdis, supaya kami, kata Allah, memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran kami. Itu tinggal tadi, yang kami berkati di sekelilingnya. Masjid Al-Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya, allazi barakna haulah, supaya kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Itu ayat surah Al-Isra ayat 1. Surah Isra adalah surah ke-17, surah ke-17 dalam juz ke-15 saya. Surah ini juga dinamai dengan nama lainnya, iaitu surah Bani Israel, kerana ayat berikutnya walaqad ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil, ada perkataan Bani Israel. Tapi yang masyhurnya ialah surah Al-Isra. Isra adalah peristiwa yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW, di mana Allah telah memperjalankan baginda SAW pada satu malam lailan daripada Masjidil Haram. Seperti yang kita dah memang tiap-tiap tahun selalu menyebut peristiwa cerita ini, terutama dalam pengajian-pengajian, dihuraikan panjang lebar daripada hadis yang panjang meriwayatkan peristiwa ini. Secara ringkasnya yang saya nak kaitkan, peristiwa ini berlaku dalam sejarah Rasulullah SAW setelah baginda menghadapi ataupun berada dalam keadaan kemuncak, keadaan yang paling kritikal dalam dakwahnya di Makkah, iaitu selepas meninggal dua orang yang sangat rapat dengan baginda. Pertama, isteri baginda iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang keduanya bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Walaupun keduanya berbeza dari segi akidah, kerana Abu Talib tidak memeluk Islam. Berbeza dengan isteri Nabi, dia wanita pertama antara yang pertama memeluk agama Islam. Tapi kedua-duanya mempunyai peranan penting dalam kehidupan Rasulullah SAW, kerana Abu Talib memelihara Nabi sejak umur 8 tahun sampai kepada dia wafat sekitar umur dia dah masuk 49 tahun. Jadi mana kira-kira 40 tahunlah dia menjaga Nabi. Menjaga ni maksudnya bila Nabi dah dewasa pun, mana dia melindungi Nabi, khasnya bila Nabi menjadi Rasul atau diangkat oleh Rasul, dalam keadaan kaum Quraisy menentangnya, memujuknya, macam-macam lagi lah untuk dia meninggalkan tugasnya. Abu Talib sentiasa memberi perlindungan kepadanya. Sebab itu bila wafat Abu Talib diikuti tak lama oleh isterinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, maka Nabi berada dalam keadaan yang sangat duka cita. Hingga tahun itu dinamai dalam sirah Nabi SAW sebagai tahun duka nestapa. Dalam bahasanya, dalam istilah sirah Nabi, Amul Huzni. Am maknanya tahun, Al-Huzni maknanya
duka cita. Bahasa Arab ni ada satu lagi sanah, 3 tahun juga, bertahun, sanah bertahun. Nabi sungguh-sungguh berduka cita. Dan hubungan Nabi dengan Abu Talib tadi, walaupun Abu Talib maknanya tidak masuk Islam, sampai Nabi memohon Allah memberi keampunan kepadanya. Lalu Allah turunkan ayat Quran kemudian menjadi sebab nuzul. Maknanya orang yang tidak Islam, betapapun hubungan rapatnya keluarga ke siapa juga, tidak boleh lagi bila dia mati didoakan untuk diampuni. Boleh doa masa dia hidup untuk didoakan supaya dia diberi petunjuk. Itu biasalah ya. Selepas peristiwa ini, yakni 2 kematian dalam kehidupan Rasulullah SAW, maka kaum Quraisy meningkatkan tekanan, tindakan kekerasan, kerana tak ada lagi orang yang boleh kata sangat disegani oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Ini menyebabkan Nabi meninggalkan Makkah dan pergi ke Taif mencari ruang baru. Namun bila sampai di Taif, sebaik sampai di sana terus diusir, dihalau oleh pimpinan-pimpinan masyarakat Taif, dan mereka malah mengupah anak-anak muda-muda untuk mengusir Nabi, melontar Nabi dengan batu. Ini peristiwa yang juga menambah lagi rasa Nabi tertekan. Rasa seperti tak ada lagi tempat yang dia boleh nak menyerah ataupun mendakwah, melaksanakan tugasnya. Dalam keadaan dia diusir dan balik untuk masuk semula ke kota Makkah, dihalang pula oleh pihak Quraisy. Mudah keluar, tinggalkan Makkah, tak boleh masuk dah. Jadi dalam suasana seperti itulah Nabi kemudian memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh-sungguhlah sebenarnya dikatakan sebagai keluhan jiwa Nabi lah dalam keadaan yang tertekan tadi, memohon kepada Allah. Yang ia berdoa, ya Allah Tuhan, ya Rabbal Mustad'afin, ungkapan, wahai Tuhan orang yang golongan tertindas, aku ni mengadu kepadamu, apakah aku ini nak dicampakkan, dibuang pada tempat yang sentiasa nak membaham aku, ataupun yang nak membinasakan aku, ataupun tak ada tempat yang aku boleh lagi nak melaksanakan tugas ini. Namun aku percaya, aku tak peduli apa yang berlaku ke atas diriku, selamamu tidak marah kepada aku, tidak murka, dan aku yakin akan rahmatmu, apa juga aku akan terima, ima aku hidup atau mati kerananya. Itulah antara luahan Nabi SAW sambil bernaung di sandal di sebuah pokok dalam kebun kurma, bukan kebun anggur, yang dipunyai oleh 2 orang Arab adik-beradik. Diperhatikan Nabi seketika sedang mendadah tangan memohon kepada Allah, menyatakan tadi restu aduannya kepada Allah, itu diperhati oleh tuan punya kebun tadi, kebun anggur yang beragama berhala musyrik. Tapi dia timbul dalam hati tergerak untuk memberi setangkai buah anggur. Dipanggilnya petugas di kebun itu, yang kebetulannya adalah seorang yang berasal dari negeri kawasan sekarang ini, mungkin antara Syria dengan Iraq ya. Ninawi namanya, negeri yang penduduknya beragama Kristian pada masa itu. Jadi lelaki ini bila dia memberi anggur itu, Nabi membaca basmalah sambil memasukkan ke mulut buah anggur itu. Lalu dia bertanya, anda dari mana? Kami tak pernah dengar orang sini melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab dia hanya sebut Bismillah saja, asal Bismikallahumma, dia sebut Allah juga, tapi tak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari perbualan itu Nabi pun ceritakanlah, dikenalilah oleh si Kristian tadi bahawa dia seorang Rasul. Nabi kata, mu dari mana? Dia kata, aku dari Ninawi. Oh, itu negeri Nabi Yunus lah, kata Nabi SAW. Bertitik tolak di situ, akhirnya si Kristian tadi memeluk agama Islam. Jadi maknanya seolah-olahnya Allah kata orang dah beri permohonan Nabi itu dikabulkan segeralah. Dalam keadaan dia rasa tertekan, tak ada siapa nak ikut dakwah dia masuk Islam, kena usir, kena lontar. Lepas dia mengadu tadi, tiba-tiba ada pula seorang manusia datang, kena masuk Islam. Dan selepas itu Nabi pula kemudian dibenarkan masuk ke kota Mekah semula apabila ada orang yang memberi jaminan pula melindungi dia. Begitulah peristiwanya Nabi masuk ke Mekah semula.
Dalam suasana kemudian keadaan seperti itulah Allah kemudian mengangkat Nabi untuk dibawa Isra dan Mi'raj. Artinya setelah Nabi berada dalam satu tahap yang sangat kritikal dalam makna kerja dakwahnya, seolah-olah macam dia nampak tertutup dah ruang-ruang untuk dia berdakwah di sekitar Makkah dan sekelilingnya. Maka ketika itu Allah membawa dia Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi peristiwa itu menunjukkan makna seolah-olahnya lepas Nabi tadi memohon, maka Allah memperkenankan tak lama selepas itu. Perkenan yang bersama tadi di depan dia serta-merta ada orang masuk Islam. Sekarang bila masuk ke Makkah dan selepas itu dia dapat pertolongan pula, ada orang musyrikin yang memberi pertolongan, memberi jaminan. Kerana zaman itu orang Arab yang berpengaruh bila dia memberi perlindungan, jaminan kepada seseorang, maka pihak yang berkuasa yang memusuhi orang itu kena akur menghormati hak memberi perlindungan itu. Kalau macam sekarang yang dipanggil istilah suaka politik, dalam dunia moden ni suaka politik, bukan puaka, suaka politik, perlindungan politik. Jadi zaman jahiliah itu dah ada tu. Jadi Nabi dapat suaka politik dari seorang pemimpin Arab Mekah. Itulah masuk ke Mekah dan kemudian terjadilah peristiwa ini. Sebab itu para ulama mentafsirkan ayat tadi di hujung ayat 1 surah Isra tu, innahu huwas samiul basir. Bukankah pada mulanya Allah sebut menggunakan kata nama, ganti nama diri, bila Allah kata tadi allazi barakna. Kalau baca ayat itu, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lepas tu, maha sucilah dia Tuhan Allah yang perjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Langsung Allah menggunakan ganti nama dirinya, zat allazi barakna, yang kami memberi keberkatan haulahu di sekelilingnya, linuriyahu, supaya kami memperlihatkan kepadanya, min ayatina, dari ayat-ayat kami. Jadi 3 perkataan ganti nama diri, iaitu kami. Lepas tu balik pula kepada ganti nama dia, innahu huwas samiul basir. Mula tadi pun maha sucilah dia Allah Tuhan yang menjalankan hamba-Nya. Ujung pula sesungguhnya dia balik. Jadi maknanya Allah gunakan balik kepada bahasa, ialah menggunakan ganti nama orang ketiga lah kan, dia, third person kita katanya, dari mula first person tadi, aku atau kami. Dan bila Allah sesungguhnya dia, yakni Allah, kena nak ceritakan, maknanya satu statement yang baru. Bermula tadi dia yang menjalankan hamba-Nya pada malam hari, iaitu Allah. Mana Allah cerita kepada Nabi, dia Tuhan Allah. Hujung pula sesungguhnya dia lagi sekali, yang maha, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Digunakan, didahulukan maha mendengar, baru maha melihat, mengisyaratkan, sebagai ulama mentafsirkannya, Allah dengar mu punya doa tadi tu, mendengar sungguh-sungguh. Maka itulah Allah memperkenankan segera. Itulah sedikit tentang surah Al-Isra ayat 1. Yang kedua yang saya nak cakap ialah bab Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah yang dipanggil Baitullah atau Kaabah. Kaabah atau Baitullah, yang sampai hari ini menjadi kiblat kepada orang Islam. Begitu juga Al-Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat, malah dia kiblat yang pertama kepada kita umat Islam. Kemudian barulah Allah alihkan ke Makkah. Jadi bermaknanya ia adalah menjadi kiblat orang Islam kedua ni, Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Dan peristiwa Mi'raj ini pula, Isra Mi'raj, dihubungkan langsung dengan wajib ataupun salat fardu yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan syariatnya oleh Allah ketika Nabi dibawa menghadap Allah di arasnya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi bila kita mendirikan salat, maka
kenalah menghadap kiblat. Jadi orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, makna kita kedua-dua ni adalah kiblat kita. Cuma yang dulu Baitul Maqdis ataupun Al-Masjid Aqsa, kemudian yang sekarang ni itulah Baitullahil Haram. Baik. Masjid Aqsa sebenarnya adalah masjid yang kedua didirikan di muka bumi ini untuk manusia menyembah Allah. Dan yang pertama ialah Al-Masjidil Haram. Dalam Al-Quran Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Bahawa sesungguhnya rumah pertama dibangun di bumi ini untuk menyembah Allah ialah yang didirikan di Bakkah yang diberkatinya, mubarakah. Bakkah tu ialah nama Makkah tu yang dahulu disebut Bakkah, atau dua-dua disebut Bakkah atau Makkah. Tapi yang terpakai hari ini dalam sebutan disebut Makkah sahaja. Namun dalam Quran disebut Bakkah. Itu yang pertama yang diriwayatkan sejak dari Adam diturunkan Allah ke bumi, maka Allah perintahkan dibangun rumah untuk menyembahnya. Sebab itu dipanggil Baitullah, rumah Allah, maknanya bukan Allah duduk situ. Rumah manusia untuk menghadap Allah, menyembah Allah. Namun dari segi sejarah dan kesannya tidak dapatlah nak dikesan bukti yang jelas bagaimana bentuk rumah yang pertama dibangun oleh zaman Nabi Adam AS. Dan hanya kemudian atas tempat itulah yang dibangun semula oleh Nabi Ibrahim dan Nabi putranya Ismail, yang sampai hari ini kita boleh mengunjunginya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail dalam Quran. Dan Kaabah itulah yang kemudian yang sampai hari ini kita panggil Al-Masjidil Haram. Bermakna Kaabah itulah Baitullah. Kemudian dibesarkan, dibangunkan dikelilingnya bangunan yang hari ini memang berupa masjid lah. Pada asal dulu bangunan 4 segi itu ialah rumah Allah yang pertama tadi yang dipanggilkan Baitullah, yang dipanggil juga Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram itulah dia, kerana pada zaman Nabi pun yang dikira Al-Masjidil Haram itu Baitullah itulah. Bukanlah ada bangunan seperti yang ada sekarang ni, walaupun kecil. Cuma bangunan didirikan di keliling Kaabah itu pula, dari semasa ke semasa membesar sampailah sehingga hari ini yang boleh memuat berpuluh-puluh beratus ribu. Itu hanya pembesaran ya. Tapi yang kata Al-Masjidil Haram ialah Kaabah tu, yang ada 4 sudut. Namanya sudut Yamani, sudut Iraqi, sudut Syami dan sudut Kaabah itulah. Dan dia sebenarnya bukan betul-betul 4 segi. Dia ada kecil sikit belah sebelah ujung sana, besar belah depan sini. Itulah yang dikatakan Kaabah. Dan itulah juga yang disebut Baitullahil Haram. Dan itulah juga Al-Masjidil Haram. Kemudian didirikan masjid yang kedua di bumi, itulah dia Al-Masjidil Aqsa, atau yang dipanggil Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu rumah mensucikan Allah mana itu. Jadi nama dia nama Al-Masjid Aqsa juga namanya Baitul Maqdis, yang kemudian menjadi tempat di kawasan berkenaan. Dan bila diselidiki bangunan Al-Masjid Aqsa itu, makna asal bagaimana yang kata Al-Masjid Aqsa itu, kerana pada masa Nabi Isra itu bukanlah ada bangunan macam yang ada sekarang, tapi mana asasnya tadi, tapaknya adalah dia punya batu bata dindingnya, dibuat kayu selidik, ukurannya sama betul-betul dengan Kaabah. Cuma yang kemudian bila diubah sebab itu ada dipanjangkan sikit sebagai macam kaki 5 kita kata di depan. Tapi dari segi asalnya sama, saiznya, bentuknya, yang tadi belah depan besar, belakang kecil. Jadi berupa-rupanya maknanya ada persamaan. Dan ini kajian yang terbaru lah, ini buat kajian selidik oleh pakar-pakar yang membuat kajian dan ukuran dan sebagainya. Rupa-rupanya kerana ia adalah diperintah Allah, Tuhan yang sama memerintahkan membinakan. Walaupun jarak di antara pembinaan
Al-Masjid Haram yang dibangun semula oleh Nabi Ibrahim AS, kita tak kira zaman Adam tu sebab tak ada kesan. Sedangkan Masjid Aqsa dibangun pada zaman Nabi Sulaiman. Maka jarak antara Nabi Ibrahim dan Sulaiman itu juga beratus-ratus tahun. Tetapi kerana perintah itu datang dari Allah dan Jibril yang memerintahkan kepada Nabi berkenaan, maka jadi ukuran bentuk rupa Al-Masjidil Haram iaitu Kaabah dan Al-Masjid Aqsa iaitu Baitul Maqdis sama ukuran saiznya. Dan hari ini bila dikatakan Al-Masjidil Aqsa, hari ini bila kita pergi, atau bukan hari ini, sejak daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dibangunkan di situ masjid yang dipanggil Masjid Quba Kuning atau Qubatus Sakhrah ada. Jadi apabila disebutkan Al-Masjid Al-Aqsa, bukanlah yang dibangun oleh Sayyidina Umar tu atau zaman Sayyidina Umar, kerana Islam membuka negeri Baitul Maqdis ini ialah pada zaman Khalifah Sayyidina Umar, apabila tentera Roman kalah dalam mana peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Rom. Tetapi yang asas yang saya kata tadi, tapaknya tu, ukuran yang kata Al-Masjid Al-Aqsa tadi itu adalah sama dengan Kaabah tadi, dan di atas itulah dibina asalnya. Sebab dulu masjid itu bukanlah besar macam sekarang, tapak asas saja. Jadi mana dibina di atas tapak yang di situlah juga Al-Masjid Al-Aqsa yang asalnya. Itulah hari ini. Tapi bila kita pergi hari ini ke Baitul Maqdis, kita menemuilah tadi masjid yang asalnya itu dengan yang satu masjid yang dibangun zaman Khalifah Sayyidina Umar. Tapi oleh kerana telah dibesarkan, jadi dah melewatilah lapangan sempadan yang asal itu. Itu sedikit tentang latar belakang yang kita hari ini nak memahaminya. Apabila Allah telah menjadikan kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ada 3 tempat suci bagi umat Islam. Yang Nabi bersabda, mesti orang Islam bila keluar meninggalkan rumahnya mengembara, hendaklah maknanya pergi ke 3 tempat masjid ini, iaitu Masjidil Haram, itu kita umrah ataupun kita haji lah. Masjid Nabawi, Masjid Nabawi yang juga asalnya dulu kecil lah. Nabi bina Masjid Nabawi itu mungkin bangunan hanya antara dinding tu sampai separuh ni aja lah. Sekarang ni dah dibesarkan sejak 1000 tahun, boleh memuat ratus ribu orang. Itu tak kira lah. Tapi tetaplah itulah asalnya masjid ya. Jadi Masjid Nabawi yang kedua, dan yang ketiga Al-Masjid Aqsa. Tetapi hari ini Masjid Aqsa tidak lagi dapat maknanya mudah dikunjungi oleh orang Islam, kerana sejak daripada bulan Jun 1967 atau dalam perang Jun 67 Arab Israel, di mana Arab ketika itu ialah Mesir, Jordan, Syria, inilah yang mencari peperangan menentang Israel. Israel telah menawan seluruh bumi Palestin yang sebelumnya adalah diagihkan sebagai tanah bumi Arab, sebelah telah dibahagikan kepada negara Israel. Jadi kita tahu sejak tahun 1948 bulan Mei 48, maka lahir negara Israel yang diiktiraf, atau yang lebih tepatnya yang dibentuk oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu atas saranan ataupun atas kehendak daripada beberapa negara-negara Eropah, yang terutama ialah Inggris, yang daripada apa yang dikatakan Balfour, perjanjian Balfour itulah boleh membawa akhirnya lahir negara Israel ini dengan disokong oleh Perancis, Jerman, Rusia dan Amerika. Maka terbahagilah Palestin kepada 2. Satu yang dikatakan dinamakan negara Israel, itu yang mengambil bumi Palestin lebih daripada 2/3 ukuran bumi Palestin yang asal.
lebih daripada 2/3. Yang diberi kepada Arab hanya kurang dari 1/3. Itulah yang kemudian ditawan oleh Israel dalam perang 6 hari tahun 67. Jadi kena dengan 6 Day War Arab Israel, kerana Israel menawan seluruh semenanjung Sinai. Itu Mesir punya lah. Dan menawan seluruh Palestin Arab, iaitulah Gaza ataupun semenanjung Gaza atau Gaza Strip dia panggil, dan tebing barat. Tebing barat itu maksudnya ialah tebing barat daripada sungai Jordan. Sungai Jordan, sungai yang memisahkan negeri Jordan dengan Palestin. Jadi di sebelah barat ni itulah Palestin, dan disitulah terletaknya Baitul Maqdis. Disitulah Al-Masjidil Aqsa. Jadi Israel telah menguasai sejak tahun 1967 bulan Jun. Maknanya sampai hari ini kira-kira sampai bulan Jun, belum Jun, saya Mei lah. Lagi beberapa hari masuk bulan Jun, ialah selama 47 tahun. Betul. Saya kira daripada 67 sampai 2007, 40 tahun. Jun 2007. Dari Jun 2014 maknanya 47 tahun. Jadi 47 tahun Al-Masjid Aqsa sudah dikuasai oleh Zionis. Semakin hari semakin kukuh cengkaman mereka. Hari ini mereka berusaha menggali di sekeliling Al-Masjid Aqsa ini, buminya. Konon mereka nak mencari apa yang dikatakan sebagai Ma'bad Sulaiman dalam bahasa Arabnya, ataupun Haikal Sulaiman disebut juga, makna yang disebut oleh dalam, saya tak pasti nak sebut bahasa Yahudi ni, tapi maknanya itulah Ma'bad Sulaiman. Maknanya tu makna kita masjid asalnya, tapi mereka tak sebut masjid. Mereka kata haikal ataupun skeleton ataupun haikal ataupun Ma'bad Nabi Sulaiman. Karena orang Yahudi menganggap itulah rumah suci mereka yang asal, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman AS. Dia tahu Nabi Sulaiman adalah Nabi yang Allah beri kuasa kerajaan besar memerintah di bumi Palestin itu, Nabi Sulaiman ya. Sehingga segala makhluk termasuk jin pun menjadi rakyat dia, yang jadi suhuhan dia. Jin boleh menyelam dalam laut ambil mutiara dan sebagainya lagi lah. Nabi Sulaiman juga beri Allah kuasa, kebolehan melemahkan besi dan sebagainya. Jadi maknanya kuasa dia yang besar lah. Tapi Nabi Sulaiman itu Nabi kita juga. Tapi bagi orang Israel, orang Yahudi, dia kata itu adalah makna asal kekuatan keturunan mereka. Walaupun Nabi Sulaiman ini bawa lagi lah, kerana atas pada Sulaiman itu ialah dia tahu Nabi Yaqub. Kerana Bani Israel ada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi hari ini maknanya keadaan Masjid Aqsa, termasuklah tadi Masjid Kubah Sahra yang dibangun zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, berada dalam ancaman, menunggu akan hancur. Dan umat Islam hanya boleh menyaksikan apa yang dilakukan oleh rejim Yahudi. Tambahan pula kerana Zionis Israel langsung tidak menghormati segala apa juga resolusi atau keputusan Majlis Keselamatan Pertubuhan Manusia itu. Tak tahulah semenjak dari tahun 67 sehingga hari ini, berpuluh-puluh mungkin beratus-ratus resolusi kalau ambil dari tahun 58, 48 itu, yang Israel tidak pernah mematuhi mengikutinya. Dan Israel telah mengisytiharkan Baitul Maqdis atau yang disebut Jerusalem ya, dalam bahasa baratnya, diisytiharkan oleh Zionis Israel sebagai ibu negara dia.